Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT, video pada kali ini adalah untuk saya membincangkan soalan-soalan peperiksaan yang berkaitan dengan ASP 6.1.4. Sebelum itu saya nak rujuk balik kepada nota kita. Perkara-perkara penting yang anda kena tahu ialah yang pertama nisbah trigonometri, iaitu saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bahu. Okey, iaitu sin adalah tentang persinding. Okey, saya bina gambar rajah segitiga bersudut tegak. Okey, katakan ini adalah X. Sin adalah tentang persinding. Okey, kalau sini A, sini B, sini C, maka sin sama dengan tentang adalah B berkaitan dengan C. Okey, cos adalah sisi bersebelahan dengan sinding, maka cos adalah sama dengan sisi bersebelahan sudut adalah A dan sinding adalah C, dan tangent adalah sisi tentang dinisbahkan dengan sisi bersebelahan, iaitu B per A. Okey, yang pertama. Yang kedua ialah untuk menentukan nilai positif atau negatif, ia adalah berdasarkan kepada sukuan bulatan. Jadi kita bina sukuan bulatan, di mana pada sukuan pertama ni semua sin, cos dan tangent akan bernilai positif. Sukuan yang kedua, hanya sin saja bernilai positif. Pada sukuan yang ketiga, hanya tangent saja bernilai positif, bermaksud sin dan cos bernilai negatif, dan sukuan keempat cos saja bernilai positif, bermaksud sin dan tangent akan bernilai negatif. Yang ketiga berkenaan mencari panjang sisi, kita boleh gunakan dua cara. Yang pertama sekali melalui teorem Pythagoras, iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Yang kedua melalui nisbah trigonometri. Sekiranya satu sudut dan satu sisi diberi, manakala satu sisi lagi hendak dicari. Okey, kita akan gunakan nisbah trigonometri. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Dalam rajah JLM ialah sebuah segitiga bersudut tegak. K adalah titik tengah bagi garis lurus JL, diberi bahawa JL 8. Bermaksud JK dan KL ni adalah sama, iaitu 4, 4. KM adalah 5. Maka untuk nak mendapatkan JL ni kita akan gunakan, untuk mendapatkan LM ni kita akan gunakan teorem Pythagoras, iaitu yang ini adalah, katakanlah ini A, ini B dan ini C. Jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 ditambah B kuasa 2. Okey. Jadi bermaksud 5 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 ditambah B kuasa 2. Okey, yang kita nak cari adalah B. Okey, jadi 25 sama dengan 16 tambah B kuasa 2 ataupun 16 tambah B kuasa 2 sama dengan 25. Maka B kuasa 2 adalah sama dengan, kita tolakkan 25 dengan 16, kita dapat 9. Jadi B sama dengan punca kuasa 2 kepada 9, kita dapat 3. Jadi saya letak di sini 3. Okey. Jadi panjang KM sinding adalah 5, KL adalah 4, LM adalah 3. Okey. Baik. Kita nak cari tangent Y. Okey. Di sini Y sukuan yang kedua. Okey, manakala sudut rujukannya berada di sini, di sebelah. Sudut rujukan mesti berada di dalam segitiga
Okey, contohnya di sini segitiga MKL. Okey. Jadi saya bina untuk menentukan nilai dia. Okey. Sukuan pertama A, sukuan kedua S, sukuan ketiga T, sukuan keempat K. Jadi sukuan kedua sin saja bernilai positif, manakala yang lain negatif. Maknanya tangent Y ini akan bernilai negatif. Jadi saya catatkan di sini negatif. Okey, jadi tangent Y sama dengan negatif. Kemudian kita akan gunakan sudut rujukan sepadan ni. Okey. Di mana nisbah trigonometrinya ialah saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau. Jadi untuk tangent ialah tentang perbelah. Jadi negatif tentang perbelah. Baik, bagi segitiga MKL ni yang mana tentangnya? Tentangnya adalah 3. Jadi sama dengan negatif 3, belahnya adalah 4/4. Jadi jawapannya adalah A, negatif 3/4. Okey, rujuk kepada soalan yang kedua. Okey, gambar rajahnya seperti ini. Dalam rajah JKL adalah satu garis lurus. Yang inilah JKL. Diberi bahawa sin X. Okay, kita ambil maklumat. Sin X adalah sama dengan 5/13. Ini adalah nisbah trigonometri. 5 ni maknanya adalah sisi bertentangan. Yang ini adalah sending. Okay. Jadi kalau kita tengok X sini, sisi bertentangannya 10. Okay. Maka sisi sendingnya berapa? Okay. Kalau 5, tentangnya 5, sisi sending 13. Kalau 10, bermaksud darabkan dengan 2. Yang bawah ni pun darab 2. Okay. Mana tentang 10 ialah 5 darab 2. Maka sending adalah 13 didarab 2. Jadi kat sini 13 darab 2, saya dapat 26. Mana KL ni 26. Okey, kemudian kita ambil Y. Okey, tangent Y adalah sama dengan 3/2. 3 ni adalah tentang, 2 ni adalah belah. Okey, jadi tentang kat sini 3. Belah adalah 10. Okey, seperti tadilah. Maksudnya ini kita kena darabkan dengan 5. Yang ini pun kita darabkan dengan 5. Jadi di sini 3 darab 5. Dapat 15. Maka untuk hitung panjang JKL, jadi JKL adalah sama dengan JK, panjang JK ditambahkan dengan panjang KL, iaitu sama dengan 15 ditambahkan dengan 26. Okey. Yang ini, okey, sisi sebelah 10. Okey, maknanya didarab 2, sisi tentang 3. Okey, sorry, yang ini darab 5, yang ini darab 5, jadi 15. Okey. Kita semak balik yang ni. Tangent Y adalah 3/2. Okey, 3/2. Mana tentangnya 3, sini 2. Mana luas sebenar adalah 10 darab 5. Dekat sini pun kita darabkan dengan 5. Okey, yang ini tadi 13. Okey, sin X 5/13. Okey, yang ini sorry. Yang ini salah di sini ya. Ini bukan 26. Ini maksud saya yang ini tadi. Okey, sin X 5, okey, per 13. Jadi yang ini 13. Tapi ukuran sebenar 10. Maknanya dia darabkan dengan 5. Yang ini pun darab 5. Maksudnya yang ini sama dengan 26.
Okey. Okey, sekarang saya nak cari panjang JK ni saya dah tahu. Okey. Semua saya nak cari panjang KL. Jadi untuk nak cari panjang KL, kita akan gunakan apa? Okey. Saya buat segitiga bersudut tegak. Okey. Ini K, ini L. Yang ini saya dah tahu 26, yang ini saya dah tahu 10. Jadi saya gunakan teorem Pythagoras. Okey. Iaitu ini adalah C 26 ni. Jadi 26 kuasa 2 sama dengan A adalah 10 kuasa 2 ditambah B. Ini adalah B lah. Okey, kuasa 2. Okey, jadi 26 tu saya kira pakai mesin kira. 26 kuasa 2 saya dapat 676 sama dengan 100 tambah B kuasa 2 ataupun 100 tambah B kuasa 2 sama dengan 676. Jadi B kuasa 2 kita tolakkan 676 dengan 100, kita dapat 576. Jadi B sama dengan punca kuasa 2 576. Jadi kita dapat 24. Okey, bermakna KL ni adalah 24. Jadi kat sini kita tambah 24, maka kita dapat 39. Jadi jawapannya adalah B. Okey, kita rujuk kepada soalan 3. Okey, gambar rajahnya seperti ini. Okey, kita lihat soalannya. Dalam rajah PFQ. PFQ adalah garis lurus. Yang inilah. Okey. Diberi since, okey, saya ambil maklumat. Okey, diberi since QPR. QPR yang ini. Jadi segitiganya segitiga QPR. Okey. Jadi since sudut QPR diberi 5/13. Jadi ini maknanya tentang, ini maknanya sending. Jadi tentang sending dah 13, makna dia tak ada darab apa-apa. Okey. Jadi di sini pun tak ada darab apa-apa. Jadi maknanya QR ni adalah 5. Okey. Okey, kemudian tangent FPE. Okey, kita tengok FPE. Jadi segitiga yang atas ni. Okey, jadi sudutnya di sini. Okey, sama dengan 4/3. Ini maknanya belah. Ini maknanya tentang. Sorry. Ini maknanya yang 4 tu adalah tentang. Okey. Okey, sebab tangent adalah sisi bertentangan per sisi bersebelahan kan. Jadi maka 4 ni adalah tentang dan 3 ni adalah sebelah. Jadi tentangnya di sini adalah, okey, kita letak dulu 4. Di sini kita letak 3. Okey. Okey. Kita lihat di sini PF yang ini sama dengan FQ. Okey. Dari segi nisbah trigonometri 4/3, ukuran sebenar kita belum tahu lagi. Okey, cuba kita kira berapakah panjang PQ. Okey. Jadi kalau saya bina segitiga bersudut tegaknya, okey, lebih kurang macam ni. Sini P, sini Q. Okey. Yang ini R. Okey, di sini QR 5, di sini 13. Jadi yang ini katakanlah A. Okey, jadi ini adalah C 13, B-nya adalah 5. Jadi 13 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. 169 sama dengan A kuasa 2 tambah 25 ataupun A kuasa 2 tambah 25 sama dengan 169. Jadi A kuasa 2 sama dengan 169 kita tolakkan dengan 25. Jadi kita dapat 144.
Okey, 144, maka A adalah 12. Bermaksud PQ sama dengan 12. Okey, jadi pelajar di sini adalah darab 2. Okey, daripada PF ni kita darab 2. Yang ini pun darab 2. Okey, jadi panjang EF, okey, panjang yang inilah, EF yang ini, okey, sama dengan 4 darab 2 sama dengan 8. Okey. Baik, saya tunjuk lagi contoh. Okey, saya akan perbanyakkan contoh untuk video ni supaya anda faham untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan. Okey, kita lihat di sini. Rajah menunjukkan dua segitiga BCD dan BCE. Okey, okey, sekali lagi pelajar dia beri adalah cos. Okey, jadi maklumat tu saya ambil. Cos sudut CBE sama dengan 5/6. Maknanya kalau cos 5 ni adalah sisi bersebelahan dengan sudut, 6 adalah sisi sending. Okey. Sudutnya CBE. Okey, kita CBE yang ini. Okey. Maknanya sebelahnya di sini BC 5. Okey. Tetapi BE ni adalah 6. Okey, ukuran sebenar 18. Maknanya yang ini kita kena darab 3 dapat 18. Yang ini pun kita darab 3. Iaitu kita dapat 15. Okey. Carikan nilai tangen ABD. ABD yang ini. Okey. Jadi pelajar, ini adalah sukuan yang kedua. Okey. Jadi dalam sukuan kedua, okay, kita tengok nilai tangen ni apa? A, S, T, K. Jadi dalam sukuan kedua, nilai tangen ni adalah negatif. Jadi saya letak tanda negatif kat sini. Okey. Okey. Sudut rujukan sepadan berada di sebelah dia. Di sini. Okey, saya lorikkan. Jadi untuk tangen, jadi maka saya boleh tulis seperti ini. Tangen sudut ABD sama dengan negatif. Okey. Saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau. Maka untuk tangen saya ambil yang ini. Tentang berbelah. Jadi saya rujuk kepada sudut rujukan sepadan ni, tentangnya adalah 12 per sebelahnya yang ini. BD. Jadi kita tak tahu BD ni berapa. Jadi saya kena gunakan teorem Pythagoras. Jadi saya kira semula. Okey, saya bentukkan segitiga dia. Okey, segitiga bersudut tegak. Baik, katakanlah ini adalah B. Ini adalah D. Dan penjuru satu lagi ialah C. Okey. Jadi panjang BC adalah 15. Okey, dan panjang DC adalah 12. Okey, jadi katakan ini A. Ini katakan B. Ini katakan B. Yang ini C. Okey, jadi saya akan dapat 15 kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah B kuasa 2. Iaitu 225 sama dengan 144 tambah B kuasa 2 ataupun B kuasa 2 tambah 144 sama dengan 225. Jadi saya tolakkan 225 dengan 144. Jadi B kuasa 2 saya akan dapat, okay, 225 tolak 144, saya dapat 81. Jadi B sama dengan punca kuasa 2 81 adalah 9. Jadi yang ini 9. Okey, oleh kerana sudutnya berada di sini, jadi tangennya adalah 12 per 9. Okey, jadi negatif 12 per 9, kita kecilkan negatif
4/3. Jadi jawapannya adalah A. Baik, kita rujuk lagi soalan nombor 5. Okey. Dalam rajah ADC adalah satu garis lurus. Diberi bahawa sin X sama dengan 3/5. Jadi kita ambil maklumat sin X yang ini sin X sama dengan 3/5. Ini maknanya sisi tentang, ini sisi sinding. Okey, jadi tentangnya kat sini saya tulis 3, yang ini 5. Tapi ukuran sebenar adalah 20, mana darab 4. Ini pun kena darab 4. Jadi BD ni adalah 12. Okey, saya tulis di sini 12 untuk BD. Okey. Sudut BCA yang ini 45 darjah. Kirakan panjang ADC. Okey, untuk ADC, panjang AD ni kena pakai teorem Pythagoras. Okey, jadi kalau saya lukis gambar rajahnya, okey, sini A, sini D, ini yang kita nak kira, saya letak X ataupun saya letak A lah. Okey, saya letak A. Di sini B dia adalah 12. Di sini sendingnya ataupun condong C sama dengan 20. Jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi 20 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Jadi 20 kuasa 2, 400 sama dengan A kuasa 2 tambah 144. Jadi saya tulis semula pelajar. A kuasa 2 tambah 144 sama dengan 400. Maka A kuasa 2 sama dengan, saya tolakkan 400. Tolak 144. Saya dapat 256. Okey, itu A kuasa 2. Okey, jadi untuk dalam pakan A, kita puncakan, kita 256 punca kuasa 2. Okey, kita dapat 16. Okey, jadi kat sini AD 16. Okey, tetapi bagi segitiga BCD, okey, segitiga yang ni BCD, kita tak boleh gunakan teorem Pythagoras. Okey, sebab yang ada hanyalah satu sisi saja, iaitu BD. Dan kita nak cari sisi DC. Jadi dia ada satu sudut dan juga satu sisi. Maka saya lukiskan satu gambar rajah. Satu sudut, iaitu sudut 45. Dan juga satu sisi, 12. Maka saya kena gunakan nisbah trigonometri untuk dapat panjang sisi DC. Sini D, sini C. Okay, yang atas ni adalah B. Okey, katakan sini saya letak A. Jadi pelajar, saya ada sisi tentang. Okey, ini tentang. Saya nak cari sisi sebelah, iaitu B. Okey, ini tentang, ini belah. Jadi saya rujuk balik, kalau tentang perbelah, okey, dengan menggunakan nisbah trigonometri, okey, saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau. Jadi tentang perbelah adalah tangent. Okey, jadi untuk mencari sisi DC ni, saya gunakan nisbah trigonometri tangent sama dengan tentang perbelah. Jadi tangent 45 sama dengan sisi tentang 12 per sisi sebelah, iaitu A. Jadi tangent 45 tu saya gunakan mesin kira, saya kira lah. Saya dapat 1. Jadi 1 sama dengan 12 per A. Jadi A ni saya darab 1. A darab 1 adalah A sama dengan 2.
Jadi yang ini panjangnya 12. Jadi bila saya dapat untuk nak cari ADC adalah sama dengan 16 saya tambah 12 iaitu 16 di sini, 12 di sini. Maka saya dapat 28. Okey. Iaitu segitiga yang pertama ni tadi, segitiga BAD ni saya gunakan teorem Pythagoras untuk cari AD. Manakala segitiga BCD saya gunakan nisbah trigonometri iaitu tangent untuk dapatkan DC. Okey. Okey, kita lihat satu contoh lagi, contoh ke-6. Okey, dalam contoh ke-6. Okey. Dalam rajah PQRS ialah satu garis lurus yang ini PQRS dengan keadaan PQ sama dengan QR. Jadi kat sini saya tanda okey, PQ sama dengan QR. Okey. Okey, saya ambil maklumat since X adalah 4/5. Since X sama dengan 4/5. Bermaksud X-nya yang mana? X-nya yang ini. 4 bermaksud tentang, 5 bermaksud ukuran untuk sending. Saya letak dulu tentang kat sini adalah 4. Sending ni adalah PR, adalah 5. Okey, saya letak kat sini 5. Tetapi ukuran sebenar 24, mana saya kena darab dengan 6, yang ini pun darab dengan 6. Okey, makna daripada P ke R adalah 30. Jadi P ke Q adalah 15 dan Q ke R adalah 15. Okey, saya nak cari tangent Y. Ini adalah Y sukuan 2. Okey, jadi saya bina sukuan A, S, T, K. Dalam sukuan kedua di sini, sin positif. Jadi tangent akan jadi negatif. Saya letak negatif kat sini. Okey. Okey, saya ambil sudut rujukan sepadannya di sini. Okey, dia mesti sebelah-sebelah. Okey, dan dia mesti berada dalam segitiga. Jadi saya tulis tangent Y sama dengan negatif sisi tentang perbelah. Okey. Okey, jadi tentangnya kat sini tak tahu. Okey. Jadi saya kena lukis lagi segitiga untuk mencari panjang MQ. Jadi sini MQ. Di sini R. Di sini 17, yang ini 15. Maka saya tak boleh gunakan nisbah trigonometri. Saya gunakan teorem Pythagoras. Okey, katakan di sini A, ini B. Mana-manalah A dengan B ni mana-mana. Cuma C saja tak boleh sebab C ni condong. Okey. Jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, 17 kuasa 2 tambah A kuasa 2. Ini sama dengan 17. Okey. Okey, saya tulis semula 17 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. B kuasa 2 ni saya dah boleh gantikan iaitu 15 kuasa 2. Okey. Jadi 17 kuasa 2 adalah 289. Sama dengan A kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 adalah sama dengan 225. Okey. Jadi pelajar, saya tulis mulalah A kuasa 2 tambah 225 sama dengan 289. A kuasa 2 sama dengan 289 tolakkan dengan 225. Saya dapat 64. Jadi A adalah 8. Jadi yang ini 8.
Jadi sama dengan untuk tangent Y ni tadi sama dengan negatif tentang perbelah sama dengan negatif 8, sebelahnya adalah 15. Jadi jawapannya adalah D. Baik, saya tunjukkan lagi satu contoh. Okey, soalan 8 tu saya jadikan anda, soalan 7 jadikan PBD. Okey. Baik, saya tunjukkan lagi satu contoh. Okey. Supaya saya ambil soalan 8 supaya anda faham. Okey. Baik. Dalam rajah PQR satu garis lurus yang ini, yang bawah ni, PQR. Okey. Okey, tangent X. Okey, maklumatnya tangent X sama dengan 3/4. Bermaksud yang ini adalah sisi tentang, yang ini adalah sisi sebelah. Jadi X berada di sini. Okey. Jadi tentang kat sini 3, sisi sebelah yang ini iaitu 4. Tapi ukuran sebenar adalah 6. Bermakna darab 2, yang ini pun darab 2. Sama dengan 8. Jadi TS ni 8, maka SQ 8 sebab dia sama. Okey. Okey, cari nilai tangent Y. Tangent Y di sini adalah dalam sukuan pertama. Mana dalam sukuan pertama ni sudut 3 dia tak ada negatif, tak ada positif. Okey. Jadi tangent Y sisi tentang. Okey. Dan sukuan pertama dia positif, tentang perbelah. Jadi tentang dia yang ini. Okey, kita gunakan segitiga yang ini. Segitiga bersudut tegak. Okey. Okey, Y ini saya nak betulkan lah. Jadi Y ini di sini. Okey. Jadi negatif. Okey, sebab sukuan kedua tangent negatif. Okey, ingat A, S, T, K. Dan sukuan kedua sin saja positif. Jadi tangent negatif. Jadi sama dengan negatif tentang adalah 6. Okey, sin sebelahnya /, adalah yang ini. Iaitu 8 tambah 8, 16. Okey. Jadi kita kecilkan negatif 3/8. Jawapan C. Okey. Okey. Rujuk kepada satu lagi saya tunjuk soalan 9. Okey, soalan 9 ni pun nanti anda buatlah. Okey. Saya rujuk soalan lain lah. Okey, soalan 10 katakan. Kemudian soalan-soalan lain tu anda boleh buat. Okey, dalam rajah PQS dan RST ialah segitiga bersudut tegak. PS, okey, kita tengok PS yang ini. Sama dengan 3RS. Yang mana RS? Yang ini. Okey. Okey, cari nilai tangent Y. Okey, sekarang kita boleh kira PS dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu PS kuasa 2, ini adalah C sama dengan 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Jadi sama dengan, okey, 9 kuasa 2 ditambah 12 kuasa 2. Jadi dapat 225. Jadi PS kuasa 2 sama dengan 225. Jadi panjang PS sama dengan, okey, punca kuasa 2, 225. 15. Okey. Sekarang kita cari panjang RS. Jadi PS sama dengan 3RS. Jadi 15 sama dengan 3RS. Jadi 1RS sama dengan 15/3. Jadi RS sama dengan 5. Jadi sini 5. Yang ini 10 lah. Okey. Sebab panjang PS 15. Okey. Okey. Kita nak cari tangent Y. Y di sini. Pada sukuan pertama. Okey. Jadi tangent, kita kena ingat, nisbah trigonometri saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau.
Jadi pelajar kalau untuk cari tangent, jadi tangent sama dengan tentang perbelah. Jadi sukuan pertama dia adalah positif. Okey, yang ini y ini sukuan pertama. Okey. Jadi tentangnya adalah 3. Okey, sebelahnya adalah RS ni tadi, iaitu kita dah cari tadi, iaitu 5. Jadi jawapan 3/5 B. Okey. Jadi sekian saja contoh-contoh yang boleh saya tunjukkan di dalam video ini. Jadi contoh-contoh ini, okay, anda boleh lihatlah, boleh lihat video ni berulang-ulang ataupun boleh ambil nota semasa melihat video ini. Okay, dan anda boleh cubalah soalan-soalan peperiksaan, insyaAllah. Kalau anda cuba semua soalan peperiksaan ini, anda bolehlah menjawab soalan yang melibatkan trigonometri. Sekian saja perjumpaan kita dalam video ini. Okay, kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.